Bab ke-18, mengibaskan kedua-dua tangan selepas mandi junub. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Abbas, katanya Maimunah menceritakan, aku meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, lalu menabirinya dengan kain. Baginda sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke atas kedua belah tangan dan membasuhnya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kirinya. Lantas beliau membasuh kemaluannya. Setelah diletakkan tangan di tanah, beliau menggosoknya. Kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, di samping membasuh muka dan kedua lengannya. Selepas itu beliau menuangkan air di atas kepala dan meratakannya ke seluruh badannya. Akhir sekali beliau berganjak, yakni beralih sedikit dari tempat mandi, lalu membasuh kedua kakinya. Saya pun menghulurkan kepadanya sehelai kain, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengambilnya, malah terus pergi sambil mengibas-ngibaskan kedua-dua tangannya, yakni untuk menghilangkan sisa air pada tubuh beliau. Bab ke-19, orang yang memulakan dengan bahagian kanan kepalanya ketika mandi junub. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila seseorang dari kalangan kami berjunub, dia akan menuangkan air ke atas kepala dengan kedua belah tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanan untuk dicurahkan ke atas bahagian kanan kepalanya, dan dengan tangan kiri untuk dicurahkan ke atas bahagian kiri kepalanya. Bab yang ke-20, orang yang mandi dengan bertelanjang seorang diri di tempat yang sunyi, dan orang yang mandi dengan bersembunyi di sebalik tabir, itu lebih afdal. Satu lagi terjemahan dianya. Dan bab orang yang menutup auratnya, orang yang menutup auratnya, man tasattara tu, bab orang yang menutup auratnya. Maka penutupan aurat itu adalah lebih afdal, yakni pada ketika sunyi, bukan kena mengena dengan mandi lah. Itu terjemahan yang kedua. Itu lebih afdal. Bahaz bin Hakim meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah lebih patut dimalui seseorang berbanding manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang-orang Bani Israel dahulu mandi dengan bertelanjang, di mana mereka melihat kepada satu sama lain. Tetapi Musa alaihissalam mandi seorang diri. Maka mereka berkata, demi Allah, Musa tidak mahu mandi bersama kita, tidak kerana lain, melainkan kerana dia berpenyakit burut, yakni besar buah zakarnya. Pernah sekali Musa pergi untuk mandi. Selepas beliau alaihissalam meletakkan kain di atas satu batu, tiba-tiba batu itu membawa lari kainnya. Musa terus keluar dari tempat mandinya, mengejar batu itu sambil berkata, kainku wahai batu. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat kepada Musa. Pada ketika itu barulah mereka berkata, tidak ada apa-apa kekurangan pun pada Musa. Musa mengambil kainnya dan memukul batu itu. Abu Hurairah berkata, demi Allah, ada kesan pukulan Musa pada batu itu 6 atau 7 kesannya. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ketika Ayyub alaihi salam sedang mandi,
dengan bertelanjang. Tiba-tiba berguguran belalang emas di atasnya. Ayub terus mengaut belalang itu ke dalam kainnya. Maka Tuhannya menyeru dengan berkata, "Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatkan engkau tidak perlu kepada apa yang engkau lihat itu?" Ayub menyahut, "Memanglah, demi kemuliaanmu, bagaimanapun aku tetap perlu kepada keberkatanmu." Ibrahim juga meriwayatkan hadis ini daripada Musa bin Uqbah, daripada Safwan bin Sulaim, daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW sabdanya ketika Ayub SAW sedang mandi dengan bertelanjang hingga ke akhir hadis. Itulah. Kita baca 3 bab hari ini. Bab yang pertamanya hari ini iaitu mengibaskan kedua belah tangan. Letaklah, kita kata letak, bahasa kita Kelantan ni, letak tangan. Letak air tu, lekat-lekat di tangan, di tubuh tu, gitu, buat gitu. Itu yang dimaksudkan dengan nafdhil yadain minal ghusli. Bila selesai mandi tu, air mestilah ada lekat-lekat di tubuh tu. Letak air tu, ataupun kibaskan tangan tu. Dan begitu juga yang lekat di kepala tu, buat gitu kau, kita kata biar air tu memercik, biar air tu keluar. Itu yang dimaksudkan dengan nafd, kibaskan tangan. Yang ni dengan maksud untuk mengurangkan air yang lekat di tubuh tu bila mandi junub. Yang ni Imam Bukhari nak cerita apa hukumnya. Boleh ke tidak buat gitu? Kau tak boleh. Apa maksudnya? Kalau kata tak boleh, tak benar sabar muka Nabi SAW sendiri buat. Lepas tu ada juga orang kata tak boleh tu. Lagu mana? Kira-kiranya Imam Bukhari nak tolak tu, nak tolak orang kata tak boleh buat lagu tu. Bila sudah ada hadis Nabi SAW, Nabi SAW sendiri buat, pendapat orang lain tu tak ada gapo dah. Kita kena utamakan hak Nabi SAW sendiri buat. Sebenarnya ada beberapa maksud dalam tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ini. Kita dapat tengok pada nota tu, nombor 200. Cuba tengok bawah. Ada beberapa maksud. Imam Bukhari tidak ayat dengan terang, cuma orang lain baca, kemudian dia kata ini maksudnya. Boleh jadi ini, boleh jadi ini, macam-macam pendapat. Ada beberapa kemungkinan kenapa Imam Bukhari membuat bab ini. Bapa dia buat bab ni. Pertama, ini menurut Syah Waliullah, maksud Imam Bukhari mengemukakan bab ini ialah untuk menyatakan kesucian air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Yakni air musta'mal itu suci. Kerana jika ia tidak suci, tentulah Rasulullah SAW tidak mengibaskan kedua-dua tangannya sedemikian rupa, lantaran percikannya mungkin akan mengenai bahagian tubuh beliau yang lain, atau pakaian yang bersih, atau mungkin juga ia termasuk ke dalam bekas berisi air yang belum digunakan lagi. Ini menunjukkan bukan saja-sajalah kibah tu, letak tu ada maksudnya. Yang ni untuk menyatakan hukum juga. Jadi bila bab mandi ni guna air, hukum air tu nak cerita ke hak tu. Air tu orang panggil air apa? Air musta'mal. Lepas tu kita kata air musta'mal ini air yang digunakan buat kali pertama untuk mengangkat hadas itu. Itu yang dikatakan air musta'mal. Misalnya kita kata kalau kita kata ambil air semaya lah, ambil air semaya tu basuhan hak mula-mula tu, iaitu untuk menyempurnakan yang wajib dalam air semaya tu, hak basuhan mula-mula. Hak tu yang dikatakan air musta'mal dalam istilahnya. Musta'mal tu makna air yang telah digunakan. Digunakan itu yang kedua pun guna juga, yang ketiga pun guna juga. Bukan dari segi bahasa, dari segi istilah syarak fiqh.